Nabi SAW mengarahkan 50 orang tentera berada di bukit rumah ni, yang mana Nabi pesan jangan sekali-kali kamu turun. Alhamdulillah kita berada di RDR. So aku beli strip sail untuk menghilangkan rasa batuk. Sekejap bila? Baru sampai ni. Baru sampai? Baru sampai, baru buka ni. Baru buka ni? Baru buka. Mari, Malaysia. Alhamdulillah kita dah sampai di kota Madinah. Singgah tempat makan dulu dekat nasi Arab. Lepas makan apa semua, baru kita akan naik bas balik dan akan pergi ke hotel. Jom kita makan dulu. First time nak pergi Masjid Nabawi. Baru lepas mandi, kemas barang dalam hotel. Tadi baru lepas check in. Yang ni jinak. Yang tu comelnya. Ya. Comel. Subhanallah. Cantiknya. Payung sudah buka. Cantik. Daripada ujung sana keliling Masjid Nabawi ni, semuanya ditutup oleh payung. Ini adalah halaman Masjid Nabawi di luar masjid. Payung ini dia akan buka apabila tibanya waktu subuh ataupun sebelum subuh, dan akan tutup selepas waktu asar. InsyaAllah nanti aku akan cuba untuk dapatkan footage time payung tu buka dan tutup. InsyaAllah. Sejuk sebenarnya. Di bumi Madinah ni sejuk berbanding dengan di Mekah. Madinah ni, Masjid Nabawi dia lebih sistematik berbanding dengan di kota Mekah, iaitu Masjidil Haram. Dia lebih sistematik. Dia ada pintu. Setiap pintu ada nombor masing-masing, dan senang kita nak hafal nombor-nombor tersebut. Dan tak crowded dan tak rushing macam dekat Masjidil Haram. Tengok, senang je nak keluar. Alhamdulillah, dah lepas breakfast, menunggu bas untuk pergi ke Masjid Quba dengan Bukit Uhud, dan menziarahi tempat-tempat yang pernah Rasulullah pergi. So aku akan bawa korang, kita pergi ke tengok bagaimana suasana dekat Masjid Quba dan Bukit Uhud. Okay? Masjid Quba ini adalah masjid pertama yang dibina pada tamadun Islam. Rasulullah pernah bersabda, ganjaran pahala sebanyak menunaikan umrah. Jika kita daripada hotel, kita berwuduk dan kita datang ke Masjid Quba untuk menunaikan solat. Tak kisahlah solat sunat ke, solat fardu ke, so memang besar dia punya pahala dia. Syarat dia, kita kena berwuduk daripada tempat kita datang sampai ke Masjid Quba dan menunaikan solat sunat dekat sini.
Alhamdulillah kita dah sampai ke destinasi seterusnya, iaitu ladang kurma. Ini sedap. Ini aku suka makan. Sedap. Ayo kurang, lagi kurang. Banyak shopping. Banyak shopping. 5 minta. Oh. Nice. Dah, kena makan semua. Kena makan semua. Dah kan? Asal nyok. Nyok. Kan? Macam Ferrero ke? Macam? Ferrero. Ferrero. Roger. Inilah pokok kurma yang ditanam dekat sini, yang ada dekat ladang ni sampai ke belakang sana. So memang luas. Hasil daripada ladang ni lah yang dia orang buat coklat, dia orang buat gula-gula yang lain. Dah selesai membeli, dah shopping apa semua, tapi aku tak beli pun, makan je, rasa je penuh perut. So kita akan ziarahi destinasi yang seterusnya. Alhamdulillah kita sudah sampai di destinasi ziarah yang seterusnya, iaitu di Bukit Uhud. Bukit Uhud ni ada banyak peristiwa, ada banyak sejarah dia, iaitu pada zaman Tuan Rasulullah berperang di Bukit Uhud. So semua ini adalah banjaran Uhud, iaitu bukit-bukit Uhud. Nabi SAW mengarahkan 50 orang tentera berada di bukit rumah ni, yang mana Nabi pesan jangan sekali-kali kamu turun. Sekiranya kalau kamu melihat aku terbunuh ke, menang ke apa, walaupun dimakan oleh burung, jangan sekali-kali kamu turun. Akhir sekali berlakulah peperangan, dan ketika itu tentera rumah itu berpemana ini memanah tentera Quraisy, sampailah mereka lari lintang pukang. Ketika itu mereka lari habis, lari. Akhir sekali bila lari mereka tinggalkan harta rampasan yang banyak. Ketika itu tentera Islam pun turun, kecuali tinggal 10 orang je. Terpaksa termasuklah Abdullah, itu ketuanya, masih lagi duduk setia menanti di atas bukit rumah. Sebab apa dia ingat pesan Nabi? Ada orang kata mereka ni gila harta. La, ulama kata bukan. Tapi mereka ingat, mereka bersangka bahawa peperangan telah tamat, telah habis. Sebab itu mereka turun. Dan ketika itulah tentera Quraisy dia turun, dia pusing balik Uhud. Akhir sekali mereka diserang daripada belakang. Dan ketika itu yang 10 orang yang bertahan di atas tadi akhir sekali gugur semua, syahid. Dan ramai yang gugur syahid, termasuklah Sayyidina Hamzah dibunuh ketika itu. Dan Rasulullah dikatakan beberapa kali jatuh dalam lubang, dan Nabi beberapa kali pingsan sehingga patah gigi. Dan ketika itu bunyilah huru-hara, Nabi SAW telah mati, telah wafat. Dan ketika itu sahabat rasa sedih, seolah-olah mereka tidak ada lagi semangat untuk berperang, sebab ketua mereka sudah tidak ada. Ada yang lari menyorok, ada yang, dan ketika itu nampak kelang kabut. Orang Islam dibuat oleh diperlakukan oleh orang kafir. Dan ketika itu Nabi bangkitkan balik, lalu kata, Masya Allah, sahabat kata Rasulullah masih hidup. Maka ketika itu mereka semangat lagi. Tetapi ketika itu ramai sudah yang gugur syahid. Dan ketika itu Nabi nampak gayanya tentera Islam tak boleh menghadapi perang ini. Nabi ajak para sahabat nak atas Bukit Uhud. Dan ada satu lubang di sana, Nabi dan para sahabat naik ke sana. Dan Quraisy, tentera Quraisy tadi, mereka ikut Nabi naik kuda, tetapi kuda mereka tak dapat naik ke atas. Jadi Alhamdulillah Nabi selamat semua sekali. Dan tentera Quraisy pun balik, dan Nabi turun balik. Nampak ramai 70 orang syuhada, itu lebih kurang, antaranya Sayyidina Hamzah. Dan Nabi rasa bersedih. Sebab apa? Ketika itu dia nampak suasana, keadaan
tubuh badan Sayyidina Hamzah itu diperlakukan oleh Hindu begitu dahsyat sekali. Hindu. Hindu nama dia. Tapi akhirnya dia masuk Islam. Jadi itu saja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.